والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأمر الشيطان عليكم برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرني من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. بسم الله ما شاء الله يسد الخيرات الله. بسم الله ما شاء الله يسد السوء الله. بسم الله ما شاء الله يغفر. بسم الله ما شاء الله يهدي الحسنات. بسم الله ما شاء الله يقول العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان يؤمن أن ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليهم الماء تتوربت إن الذين أحياها الموت الموت إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadil memanggil imam seluruh representatif kuasa masjid bila berasiat fadilah dan guru para ulama para asatidzah muslimin muslimat hadirin hadirat ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita hadir menunaikan salat maghrib dan berjemaah. Alhamdulillah, kita sama-sama meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Kitab yang kita guna ialah Jawhar Al-Mawlud wa Munafiqul Qulub Syekh bin Abdul Rahman Al-Thani. Dan kita sudah masuk kepada bab yang pertama, suatu mukadimah fi fadilatil al-fiqh. Masih lagi kita berbicara tentang satu mukadimah fi fadilatil fiqh pada menyatakan kelebihan tentang fikih. Kita jauhi muka surat sambung surat 4 belum. Muka surat 4 kita jauhi. Kalau kita rumi muka surat 6 nombor 1. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulum al-ilm amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada kitab kita. Masih lagi bicara tentang kelebihan pada menyatakan kelebihan fikih, yaitu sambungan kata al-miqdad. Betul. Kalau musannif rahimahullah kata Miqdad bin Al-Aswad ataupun Miqdad ibnu Al-Aswad. Miqdad ibnu Am ataupun dikenali sebagai Miqdad ibnu Al-Aswad. Miqdad ini dia orang Muhajirin. Orang Muhajirin yang ikut berhijrah bersama-sama dengan Nabi
ke Madinah. Dia asal orang Mekah. Dia duduk di Al-Bahrani. Pada awal umat Islam, ini beda sahabat Nabi yang masuk Islam. Di antara sahabat yang golongan al-awwalin, golongan yang awal masuk Islam. Pak dia Al-Am As-Sa'labah. Waktu dikenali dengan Al-Miqdad Al-Am As-Sa'labah. Berasal di Bukhara. Bukhara ni di Hadramaut. Kalau kita tengok dalam peta, dia berada di Hadramaut. Bila sebut Hadramaut, saya ingat nasi Arab Hadramaut lah. Dimakan nasi Arab Hadramaut, kan? Ma'am Hadramaut, kan? Ada kedai nasi Arab. Maknanya tak seorang Yaman. Hadramaut ada dalam negeri Yaman. Ini orang kulit hitam. Ayah dia Al-Amr. Kalau kita tengok sejarah, ayah dia orang kepala masam. Kalau kita tengok dia itu orang kepala masam. Maknanya abang puasa tu bahasa dulu. Maknanya dia rasak sikit. Umi Kedah ni dia turun sedikit dia punya cara hidup dia daripada pak dia kasar, dia pun nampak kasar. Berlaku satu ketika ayah dia ni masa zaman jahiliah di Mekah, bila dia pergi seorang lelaki tu main jumpa dengan dia, lelaki tu cakap kasar sikit dengan pak dia, cakap banyak lah. Kan? Dia ambil pedang, dia potong kaki. Dia kata kasar. Kalau kasar, dia cut kaki lelaki. Kasar. Jadi maktab dalam Nabi Kedah ni, bila dia masuk Islam, dia jumpa dengan Nabi. Kan? Maknanya perubahan daripada kasar dia tu jadi lembut. Jadi maknanya dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam tu, ada seorang laki-laki pembesar Mekah pada ketika itu ambil dia jadi anak angkat. Sebelum dia tak Islam, sebab tengok dia kasar, walau sama, dia ambil, dia latih jadi maknanya orang kedebek, orang kata orang kedebek. Masa sebelum masuk Islam, dia kata dikenali dengan nama Miqdad Al-Aswad. Masa dia zaman jahiliah tu, bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia, kan, sebab jahiliah dulu dengan nama Miqdad Al-Am. Al-Am. Ini lebih kurang dia punya salah silap sahabat Nabi. Kita nak tahu sikit. Tengok kalau misalnya kata Miqdad Ibnu Al-Aswad, dia kata apa? Masuk aku ni maknanya kitab lama, kitab kuning ya. Kitab lama dia terjemah. Kata Miqdad Al-Aswad, masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya aku bertemu. Masuk aku tu maknanya aku bertemu. Jadi sikit. Sebab kitab lama dia punya masuk aku ni maknanya aku bertemu atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abi Hurairah
ataupun Abu Hurairah. Betulnya Abu Hurairah. Maka mendengar aku, ini akan dia berkata. Abu Hurairah kata, dia masuk. Pada ketika itu Abu Hurairah kata, maka mendengar aku akan dia berkata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok dulu dia punya syarah tadi dulu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, berfikir satu saat itu lebih afdal daripada setahun. Satu, sabda Nabi. Ketika mereka jumpa dengan Abu Hurairah, didengar Abu Hurairah tersebut berfikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Abu Hurairah sebut, Nabi menyebut. Abu Hurairah sebut. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas. Lepas itu jumpa pula, bertemu pula dengan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas Abdullah Al-Abbas ini sepupu Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Nabi. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di sini dia tulis Ibnu. Ibnu itu anak kepada Al-Abbas. Maknanya Abdullah Al-Abbas. Abdullah anak kepada Al-Abbas, yaitu Abdullah. Amin. Syarat kita terima dulu Ibnu. Maka aku dengar akan dia berkata, dia dengar. Mereka tak dengar apa? Abdullah Al-Abbas kata apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Dua riwayat. Abdullah Abbas kata berfikir saat itu lebih baik, lebih afdal daripada 70 tahun. Mana berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku kabarkan dia, ini Nabi, dengan demikian. Mereka jumpa dengan Nabi, aku bagi tahu pada Nabi. Maka sabda Nabi Sallam, benar mereka itu. Nabi kata dekat mereka dua-dua itu betul. Seru olehmu akan mereka itu bagiku. Maka Nabi bagi tahu kepada mereka, siapa dipanggil di pondok. Siapa dia? Abu Hurairah ataupun Abi Hurairah dengan Abdullah Al-Abbas. Maka aku seru akan mereka itu kumpangi. Maka bertanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Abu Hurairah. Daripada fikirnya apa yang Abu Hurairah cakap tadi. Maka sembah ia, kata Abu Hurairah, fikirku pada kejadian dulu antara langit dan bumi. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Saya baca lagi, tengok syarah. Saya baca dulu syarah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun atasku ayat Al-Quran, yakni wahyu. Kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia Al-Quran dan tidak mengambil fikir padanya. Fikir, tak ambil fikir, tak faham, tak tadabbur padanya pada Al-Quran. Jadi baca Quran tapi tak fikir. Tak fikir. Itu apa nama? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkait dengan fikir. Maknanya fikir ini Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut pada lepas, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita akal, dengan akal ini kita nak kena fikir.
Fikir apa? Fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fikir apa? Fikir betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, menjadikan segala perkara yang kita nampak dengan mata kasar kita. Kan? Sebab itulah cabang-cabang ilmu ni dia banyak. Kita mengaji walaupun kita rasa banyak di sisi kita lah. Kan? Kuliah sebulan, kita tukar-tukar banyak lah. Kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala sisi. Sebab tu cabang-cabang ilmu yang kita sebut selalu wajib kita kena mengaji ialah ilmu yang berkait dengan akidah. Ilmu apa? Ilmu yang berkait dengan akidah, ilmu tauhid. Wajib kena mengaji. Yang kedua, ilmu syariat. Ilmu fiqh, ilmu yang berkait dengan ibadah. Wajib kena mengaji. Dan yang ketiganya, ilmu yang berkait dengan akhlak ataupun tasawuf. Kita mengaji, kita mengaji. Kan? Dan juga kita yang lain mengaji dan sebagainya. Itu cabang ilmu. Jika cabang ilmu ni wajib, jadi maknanya kalau mengaji itu sebut lepas tanggungjawab. Ha? Sebab tu kita kena fikir apa? Sebab perangai manusia ni tuan. Nak sebut syarat ni. Ha? Kita baca matah ni. Perangai manusia ni ada dua sifat. Tuan-tuan cantik kalau saja cantik. Perangai manusia ni ada dua sifat. Satu disebut sebagai sifat mahmudah. Yang kedua sifat mazmumah. Dua sifat ada kita manusia. Kan? Perangai manusia. Ada kadang-kadang dia bersifat mazmumah dan kadang-kadang dia bersifat mahmudah. Sifat mahmudah ni, sifat mahmudah ni bahasa mudah kata sifat yang terpuji. Mahmud. Maknanya sifat yang terpuji, mahmudah ni dipuji oleh syarak. Tuan-tuan cantiklah, tuan-tuan tulis apa bagi faham. Saya cuma sebut je. Maknanya bila kita sebut sifat-sifat mahmudah, maknanya sifat yang dipuji oleh syarak. Dipuji oleh syarak dalam arti kata dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang disebut sebagai sifat mahmudah. Tak sama puji Allah dengan puji manusia. Dia sebut orang puji Allah, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi bahar, kan? Bagi makhluk puji makhluk, bagi makhluk puji makhluk bagi qadim. Kita belajar kan? Kalau kita baca tauhid. Puji Allah, kita memuji Allah, Allah memuji manusia, tak sama kita puji manusia sama manusia. Allah puji. Kan kita kalau kita puji orang pakai baju lawa kan, kita puji lawa kan. Itulah kita puji manusia. Lawa. Sudut lawa kan. Tapi sudut kesempurnaan, kelawaan yang Allah Subhanahu wa taala nak. Kadang-kadang dipakai baju lawa tapi mendedahkan orang. Syarak tak ada, syarak tak membenarkan. Lawa pakai, kita puji lawa kan, tapi mendedahkan orang. Pakai sebab cantik lawa lah. Kemah ke alidah kan. Tapi pakai lepas wuduk. Kan? Dari syuruk syarat. Syarat lah. Sebab tak menutup aurat. Tapi manusia puji lah. Manusia tetap memuji. Sebab apa? Sebab lawa di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, di sisi syarat, agama menentang. Sebab pakai tak tutup aurat. Kan? Ni musim cuti lah. Kan? PKP lepas saya pakai lubak kemuri. Pengantin pakai baju baru, okey lah. Pakai baju cantik, emak dan sebagainya, kan? Tapi tak tutup aurat. Tudung tak pakai baju pula nampak dia punya dada. Kita pergi makan duri itu telan ayam kan? Telan nasi, telan ayam, telan nasi, telan ayam. Macam apa? Kan? Dia kata tak habuan di depan bagaimana? Kan?
Tapi dari sudut syarak, syarak mana lah? Pakai mananya walaupun lawa. Tapi dari sudut hukum, dari sudut syarak, sebab tak mendekati aurat, tak tutup aurat. Maknanya apa? Bila kita sebut sifat mahmudah, itu sifat-sifat yang dipuji oleh syarak, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Sebaliknya, kita kata tadi kelebihan fikir. Kita tak fikir. Kita tidak fikir apa? Fikir sifat-sifat mazmudah, mazmum. Sifat buruk. Sifat mazmum, sifat yang dipuji. Mahmudah ni mana sifat-sifat mahmudah ni? Mana kalau kita tak fikir sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji tadi. Fikir apa? Akhirat kena fikir. Dunia kena fikir. Mahmudah yang kita sebut mahmudah tadi. Mazmum sifat yang terpuji. Mahmudah tadi. Fikir kepada dunia. Fikir dunia boleh. Fikir apa? Fikir dunia untuk akhirat. Dan juga fikir akhirat. Allah bagi akhirat, fikir. Sebab tu kelebihan fikir mana? Fikir apa? Fikir benar-benar. Yang kita sebut dulu kan. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir tentang kejadian Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Fikir. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu berfikir tentang zat Tuhan. Sebab zat Tuhan tak sama dengan manusia. Kan? Tuhan tak bersifat dengan baru, mustahil. Kan? Tak boleh fikir. Zat Allah. Ciptaan Allah kita fikir, tengok ciptaan Allah. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu fungsi fikir. Ni yang disebut. Maknanya kalau kita tak fikir tentang sifat mahmudah, sifat terpuji, dia akan membawa kita kepada akhirat. Bila kita ada sifat terpuji, dia akan membawa kita kepada akhirat. Dunia yang kita duduk hanya sementara, dunia itu menjadi jabatan kepada akhirat. Sebab tu kita kata apa? Lalu kita sebutkan baik tu baiklah. Dia kata kami Pak Long baik tu. Contoh mana baik dah? Kan? Baik dah. Tapi kalau terbaik disebut dalam bahasa kitab atau bahasa agamanya ihsan. Ihsan itu berarti lebih baik, terbaik. Baik tu baiklah. Tapi kalau ihsan itu terbaik, kan kita buat ibadat baiklah, tapi kalau kita nak buat ibadat terbaik, kita akan hiasi ibadat itu dengan amalan-amalan sunat. Hak wajib itu buatlah, baiklah. Tapi terbaik, maknanya kita akan buat yang terbaik. Baik dan juga terbaik. Dua baik. Yang Allah nak tengok, kan? Yang terbaik. Siapakah yang terbaik di kalangan kamu? Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu si Allah, mereka yang atqakum, yang bertakwa, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadat mengenai kira. Bukan kita rasa cukup mengalah, cukuplah Ustaz buat 5 waktu, saling mana dah buat 5 waktu kan? Okeylah. Tapi kalau kita nak yang terbaik yang Nabi SAW sebut, yang para sahabat, yang apa nama ulama sebut, maknanya dihiasi dengan ibadat-ibadat wajib, ibadat-ibadat sunat. Sunat maknanya kalau hang buat dapat pahala, yang tak aman sebut jadi. Kalau hang tak buat tak berdosa. Tapi Allah tengok, Allah tengok siapakah yang terbaik di kalangan kamu. Esok dari sudut amalan, dari sudut balasan di sisi Allah, Allah akan tengok yang terbaik. Sebab tu yang kita pernah sebut dulu, kan? Ahli-ahli syurga walaupun dah masuk syurga, ada orang yang tak puas hati dengan syurga. Tak puas hati apa? Tak puas hati dia orang syurga tu sebab dalam syurga tu ada tingkat, beberapa tingkat, ada 7 tingkat. Duduk dalam syurga tapi rasa tak puas hati. Pasal apa? Pasal yang tahu pasal apa dia duduk di atas, aku duduk di bawah.
tingkat atas, aku nak tingkat bawah. Tapi dia nak syurga juga. Tapi tak ada puas. Tak ada puas hati, tak boleh buat, tak ada puas hati. Pasal apa? Pasal masa dunia tu, hang masa hang buat tu baik. Hang buat tu baik. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok. Maksud apa saya nak abang kata tuan? Kita apa-apa musuhnya kita nak abang apa? Maksud dia jangan kita berkira-kira dengan Tuhan ataupun jangan kita berkira-kira dengan Allah. Hala kena buat ibadat itu sebab ibadat itu ialah ibadat nafs, ibadat individu, ibadat apa? Ibadat masing-masing. Maknanya jangan berkira-kira dengan Allah. Nak buat ibadat ini jangan berkira dengan Allah. Buat, Allah akan bagi pahala. Allah akan bagi ganjaran. Allah akan menilai. Allah akan membalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebab kita tak tahu tuan. Kan? Ikhlas dengan tak ikhlas. Dalam bab ikhlas pun kita tak tahu sebab benar hati. Dalam perut, dalam hati manusia, dalam hati seseorang kita tak tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia. Niat dia dalam hati kita tak tahu dia niat dari mana. Bukan boleh tengok dari sudut ibadat zahir saja. Kalau tengok dari sudut maknanya betul lah ibadat zahir itu mencerminkan ibadat batin. Tapi maknanya tak boleh tengok melihat dari sudut zahir saja. Boleh tentu dari sudut zahir itu boleh mencerminkan apa yang dalam hati dia. Itulah yang ditunjukkan oleh kisah-kisah kan yang kita bertengok di zaman Bani Israel. Bal'am bin Ba'urah. Siapa Bal'am bin Ba'urah? Ahli ibadat yang hebat. Tapi matinya, penghujungnya, kesudahannya kufur kepada Allah. Itulah nama dia Bal'am bin Ba'urah. Siapa dia ni? Korun. Maknanya korunnya bawa-bawa okey. Tapi bila dapat nikmat, ada tamu, ada roma, akhirnya kufur kepada Allah. Maknanya kita nak sebut dalam bab ibadat ini kita jangan berkira-kira dengan Allah. Kerana apa? Esok di akhirat esok Allah akan ungkit balik. Allah akan ungkit balik apa yang kita buat. Apa disebut? Al-Muttaqin. Al-Muttaqin. Allah itu bersifat dengan pendendam. Allah layak. Muttaqin ini bukan sifat kita. Salah satu dari sifat Allah Al-Muttaqin. Muttaqin ini Melayu kata pendendam. Kalau kita terjemah bahasa Allah itu pendendam, maknanya bangsa itu kalau letak kat manusia memang tak dapat bodoh. Tapi sisi Allah layak. Pendendam itu hanya asalnya untuk Allah saja. Manusia tak. Allah bersifat dengan Al-Muttaqin, sifat pendendam. Bahasa Melayu kata pendendam. Allah akan ungkit balik ni. Apa kita buat dulu? Allah akan ungkit. Allah papat ke semula apa kita buat. Sebab tu hidup dalam dunia jangan ada buat dosa. Nak sebut nak sebut kata in tansurullah yang suruh kan. Ayat Quran sebutkan semuanya in tansurullah, bila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong. In tansurullah yang suruh. Sesungguhnya Allah akan bantu kamu. Bila kamu bantu agama Allah, bila kamu tolong Islam, bila kamu bantu Islam, Allah akan bantu kamu. Sebab inilah roda kehidupan. Dia macam roda. Hebat. Bila kita tengok kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Sayyidina Miqdad Ibnu Aswad sebut ketika mana dia bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga bertemu dengan Abdullah bin Abbas, dua-dua orang ni sahabat Nabi. Bila dia jumpa dengan Abu Hurairah kata berfikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadat 1000 tahun. Dalam bahasa Arab dia sebut apa? Allah SWT. Tafakkaru sa'ah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, dalam kita Arab tersebut. Hadis Nabi. Tafakkaru sa'ah khairum min ibadat di sana.
Atau kebakaran nasi. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada lebih afdal daripada ibadat setahun. Kan? Itu yang pertama. Maknanya apa? Bila Miqdad ini jumpa dengan Nabi ya Rasulullah, dua-dua sahabat ni kata, kan? Tak sama. Abu Hurairah kata berfikir satu saat lebih afdal daripada setahun. Manakala Abdullah Al-Abbas kata berfikir satu saat itu lebih baik daripada 7 apa tadi? Lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Kok mana? Maka Nabi jumpa Miqdad. Nabi kata Nabi panggil dua-dua sahabat, main jumpa depan. Main jumpa depan. Sebab dia sahabat Nabi ni tuan. Sahabat ni maknanya dua-dua perkara tu perkara nasihat. Dan bila kita sebut tadi, saya sebut tadi bila kita belajar ilmu fiqh, bila kita belajar ilmu akidah, bila kita belajar ilmu tasawuf, ataupun akhlak ni, maknanya semua ketiga-tiga ni perkara-perkara yang berkait dengan nasihat. Dia berkait dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sebab tu bila sahabat Nabi ni sebut fikir, fikir maknanya berfikir, fikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadat setahun. Sebab tu akal Allah bagi nak membezakan manusia dengan makhluk-makhluk lain, binatang dan sebagainya dengan ada akal. Bila akal Allah bagi ni nak sempurna akal ni, akal yang sempurna bila dia fikir benda-benda yang mendatangkan kebaikan kepada dia. Ni Lalu Nabi kata apa? Nabi panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi kamu kata apa? Mata Hurairah apa? Ya Rasulullah. Kan? Dibaca tafakkaru sa'atan kharun min ibadat salat. Maka bila dia dengar kalam Rasulullah, dengar kalam yang disebut oleh Abu Hurairah, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, maka diseru akan mereka itu, maka bertanyalah Nabi SAW akan Abu Hurairah berfikirannya, maka Abu Hurairah pun berkata kepada Nabi, fikirku pada kejadian 7 bentar lagi. Orang kata, yang aku kata tadi, fikir satu saat itu lebih baik daripada beribadat setahun, maknanya ialah fikir pada kejadian 7 bentar lagi dan juga bumi. Fikir. Orang tak? Kau masuk? Kan, kita pun barang dalam 3 masa kita terus sebut kan. Di masa kita kata apa? Di mana bumi dipijak? Surat. Kalau kita kata di mana bumi dibangun? Apa dia? Di mana bumi dipijak? Di situlah langit dijunjung. Kita kata apa? Di bahasa. Oh, ahli. Di mana bumi dipijak? Oh. Dia mana? Di situlah langit dijunjung. Ya. Maknanya kita tak ada belajar itu buat peribahasa, kan? Allah buat langit. Oh, tu. Yang kita sebut tadi, Allah buat langit. Langit ini makhluk. Allah buat bumi, bumi ini makhluk. Kan? Kita pijak bumi di atas kepala kita langit. Itu orang cipta istilah peribahasa. Kan? Bila Abu Hurairah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya fikir apa? Fikir pada kejadian 7 petala lagi. Sebab tu bila Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Fikirlah, kamu kena fikir apa? Fikir tentang kejadian Allah, makhluk yang Allah buat ni. Bukan fikir tentang zat Allah. Maknanya bersesuaian dengan apa yang Abu Hurairah sebut kepada Nabi, fikir tentang tujuan Allah cipta langit dan juga tujuan Allah ciptakan bumi. Sebab tu Syekh Ali bin Abdul Rahman, kan? Awal, kenapa dia letakkan awal kitab, mukadimah kitab ni tentang fikir?
Ada sebab dia lah. Kenapa Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalandani ni letakkan apa nama awal-awal mukadimah kitab ini bab fikir, bab fikir. Pasal apa? Sebab fikir itu fikir hal ibadah. Fikir salah satu daripada cabang ke arah ibadah. Itu maksudnya. Sebab keindahan. Keindahan agama itu maknanya kena fikir. Maknanya orang yang degil, orang yang ini tak mau fikir ni, kan? Adil lah Allah Subhanahu Wa Taala buat. Orang yang degil bukan atas sebab kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah buat bila orang tu ada dalam dunia, ada orang jahat, ada orang zalim dan sebagainya, bukan atas sebab kemurkaan Allah, tapi atas sebab keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebut tadi, adilnya Allah akan tengok esok bila di akhirat, esok Allah akan menilai yang kita sebut tadi. Allah akan membalas dengan apa yang kita buat. Bukan pasal kemurkaan, tapi atas dasar keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kita tengok kipas duk musim, kita tengok lampu duk nyala, kita manusia ni kalau kena pergi tutup lah lampu, tak kira bila habis banyak dosa tak tutup, kena tutup, dosa tak akan tutup, bukan dia mati sendiri dah, itu manusia, itu manusia tengok lampu, tengok kipas, menunjukkan manusia tak itu saja berfikir. Lampu ni kalau dia tak tutup switch tak tutup kan? Lampu kalau dia tak buka switch tak nyala, kipas pun tak pusing. Allah Subhanahu Wa Taala buat siang, buat malam, ada pakai switch saja kita. Allah buat siang, buat malam, tak pakai switch. Allah buat langit, tak ada tiang. Allah buat bumi, duk jauh nak kita tengok dalam peta, dalam dunia ni, apa begitu? Bulannya bumi, spiralnya bumi. Allah tidak. Allah buat bagaimana disebut? Buat siang, buat malam. Pertukaran malam siang. Sebab itulah bila Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, saya fikir apa? Fikir aku pada kejadian 7 petala langit dan juga 7 petala bumi. Maka sabda Nabi kata apa? Fikir engkau itu afdal daripada ibadat setahun. Betul Nabi kata? Habis sebut satu, kemudian dan sabdanya lagi, turun atasku ayat Al-Quran, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia. Maknanya Nabi kata, turun kepada aku wahyu apa? Rugi kalau siapa-siapa yang baca Al-Quran, akan tetapi dia tidak mengambil fikir padanya. Mengambil apa? Mengambil manfaat. Tadabbur tak? Waktu Quran ni baca, bukan sekadar baca, kita faham apa isi dalam Quran. Itu yang terbaik. Bukan kalau nak kata apa bagus nak campur, tapi kita faham apa yang Allah nampak dalam Al-Quran. Apa yang Allah nampak dalam Quran tu. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Allah sebut kepada kita. Ni nak sebut kata. Nak kata manusia ni hebat. Sebab tu bila Sayyidina Abu Hurairah kata kepada Nabi, maka Nabi mengakui kelebihan berfikir itu. Nabi kata apa? Fikir itu afdal daripada ibadat setahun. Kita nak beza kita makhluk ni dengan Allah, tak boleh kan? Sebab Khaliq itu Tuhan Allah. Makhluk ni makhluk bersifat dengan baharu. Kalau kita nak kata kita hebat tak kau ni. Dia kata ustaz, kita boleh cipta kereta. Okey? Buat kereta, keluar kereta macam-macam jenis. Kereta kita buat, tapi alat benda yang kita nak buat kereta tu, contoh apa? Besi. Siapa buat besi? Siapa buat besi? Allah buat besi. Kita pasang. Manusia pasang. Kereta apa jenis kereta?
Allah orang sebut inovasi kan? Inovasi. Cipta, bila mencipta sesuatu benda. Inovasi kan? Buat dia punya macam-macam kan? Kalau di jabatan kerajaan ni dia cipta macam-macam kan? Macam dia cipta apa nama troli, cipta dia punya apa ada ayat tu tolak ni. Inovasi. Manusia boleh buat. Dia boleh. Tapi yang menyediakan ataupun menjadikan peralatan betul tadi ni, yang kita sebut besi semua tadi ni, siapa? Manusia takkan dia boleh buat kan? Mudah fahamnya kalau kita nak kata kalau katakan ni hebat dengan manusia, cuba mencipta, maknanya sebelah sayap nyamuk pun kita tak boleh buat. Bukan kata seekor nyamuk. Seekor nyamuk tu mungkin besar. Sebelah sayap nyamuk. Kalau Allah tanya boleh buat, dia buat. Dia memang tak boleh buat. Kan? Sebelah sayap nyamuk. Sebab tu reka bentuk apa saja manusia boleh buat. Tapi peralatan tu, bahan-bahan tu, siapa yang buat, akhirnya kita kembali kepada Allah. Walaupun manusia kata dia hebat, manusia kata dia macam-macam, sebab tu lah bila musoneh kita kan, tubuh kita letakkan tajuk atau pembak yang pertama tentang fikir tu kan, bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kan, berkait dengan apa? Berkait dengan ibadah tadi, ialah kita yang kata manusia ni. Sebab tu kalau kita belajar kitab hikam, tengok kitab hikam, saya pun tak boleh membaca kitab hikam ni, dia banyak apa nama bahasa-bahasa dia. Takut kita bulat. Boleh. Tengok dalam kitab hikam, di antara kitab hikam tu yang disebut oleh apa nama pengarang dia, Syekh Abdullah As-Sakandari. Di antara intipati kitab hikam tu, kalau kita tengok, dia sebut, dia kata apa? Intipati sebahagian dari kitab hikam. Jadi kita baca, tengok, kita baca. Kadang-kadang dia kata, Syekh Abdullah As-Sakandari kata, kadang-kadang ahli maksiat dia menangis. Ada kadang-kadang ahli maksiat yang melakukan dosa atau maksiat dia menangis. Manakala ahli ibadah dia ketawa. Ini yang kita takut. Sebab manusia adalah kan, kita mengaji kan, sifat paling jahat. Sifat paling jahat. Manusia paling jahat. Kalau kita melihat akidah pun ada disebut. Sifat paling jahat ada pun disebut sebagai manusia paling jahat bila apa? Ada pada dirinya sifat keakuan. Sudah tulis. Sifat keakuan ni sifat apa? Kalau bahasa agama, bahasa dia sebut anani. Anani apa ni? Sifat keakuan. Aku yang buat ni, aku jadi ni, akulah bagi derma ni, akulah buat macam ni, aku ni. Ni yang kita manusia jahat ataupun manusia yang paling jahat. Bila ada pada dirinya sifat keakuan ataupun disebut sebagai anania. Ni yang takut. Kita kat sifat ni kadang-kadang ahli ibadat pun banyak. Dia buat ibadat, dia sembahyang banyak, dia derma banyak, dia cakap banyak, dia amat pasal aku. Dia ni jadi pasal aku. Ni sifat. Sebab tu lah bila Syekh Abdullah As-Sakandari sebut dalam kitab hikam, ada kadang-kadang ahli maksiat ini dia menangis. Dia buat maksiat tapi penghujungnya. Sebab tu kita nak tengok manusia ni kita ni, kan, kita bimbang takut penghujung kesudahan kita tu. Tak tahu mana. Kesudahan kita, akhir kesudahan kita. Mati dia. Sebab tu disebut sebagai mati husnul khatimah, ada mati disebut sebagai mati husnul khatimah. Penghujung dia baik atau penghujung dia jahat. Sebab tu kita hikam sebut, maknanya kadang-kadang ada ahli-ahli maksiat ni, ahli-ahli dia menangis. Dia buat maksiat. Ketika mana dia mahu buat maksiat, mai satu timbul keisapan di Allah, ya Tuhan, aku ni sampai bila nak buat maksiat ni? Aku sampai bila nak jadi libur ini? Dalam keadaan dia menangis, dia menyesal di atas perbuatan dia, walaupun dia tak buat maksiat, buat baik ini. Dia
cuma rasa. Dia kata, aku ni sampai bila lah jadi maksiat, nak buat maksiat, sampai juga aku nak buat dosa. Dia menangis. Maka Syekhullah kata, dia kata, ni orang ni Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, sebab kita tak tahu kesalahan kita dulu. Kita dah minta doa kan, Allah tahtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Minta kita mati penghujung kita baik. Sebab tu Syekh Abdullah Zakari dia kata, ada juga sebahagian daripada ahli-ahli ibadat dia ketawa. Dia seronok, ketawa mana dia seronok. Aku banyak ibadat, aku sembahyang setiap malam, aku mengaji hari-hari, aku buat macam-macam, aku sedekah macam-macam. Tu mati. Sebab tu kita sebut tadi, bila ada sifat kesombongan, sifat keakuan. Aku ni, sifat ananiah ni. Ananiah, sifat aku. Semua aku. Padahal yang layak aku ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Manusia tak layak. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan segala-galanya. Allah layak. Allah layak sombong, Allah layak sombong, Allah layak sifat lagi. Manusia tak boleh. Tapi ada kadang bila sifat Allah ada kepada manusia, menyebabkan manusia ini rosak dari sudut keimanannya. Rosak dari sudut akidah. Manusia ni baiklah. Buat baiklah. Buat apa nak? Cerita kisah ni zaman Bani Israil banyak kan adik dengan abang yang seorang buat maksiat, seorang seluruh sebut. Sebab yang nak menentukan hidayah yang kita sebut, hidayah ini adalah milik Allah, taufik ini adalah milik Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar saja. Kita tak ada sombong dengan Allah. Sebab kita bukan layak nak sombong dengan Allah. Kita ni siapa? Kita ni hanya manusia. Ini disebut. Kalau tuan-tuan tengok kitab, kitab Risalah Tauhid yang Dr. Ati itu baca orang. Pada masa Hilmi pun mengajar. Kitab Risalah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani dan juga Syekh Abdul Ghani Yahya dan juga Syekh Muhammad Yusuf. Dalam kitab Risalah Tauhid disebut, kalau kita baca, dia kata apa? Ciptaan manusia, ciptaan manusia semua cacat. Ciptaan manusia dalam kitab Risalah Tauhid dia sebut dalam ada punya buaya dia sebut ciptaan manusia ni semua cacat. Kita buat. Kita buat ni semua tak betul. Buat tadi rumah tadi. Tak rumah buat rumah juga. Lagi memang buat tukang main gitu. Tengok tak elok buat pun. Dia sebut ciptaan manusia ni semuanya cacat. Sebab apa? Sebab ada pada manusia sifat kekurangan. Itu tak nabi. Sifat kekurangan kerana manusia sebab manusia ni sifat dia baharu. Memperbaharui itu dalam kitab. Matan kitab dia sebut manusia kerana manusia ni memperbaharui. Apa sifat dia. Okey, baik. Itu satu. Tamosi. Dan sabda Nabi SAW turun atas ayat Al-Quran, terugilah bagi mana siapa yang membaca, maknanya bukan lagi tuan tak baca Quran pun. Dan Nabi kata baca Quran kena fikir. Dia kata saya ustaz tak fikir, bukan dulu. Maknanya Quran tu baca lah. Faham tak faham tu dulu. Tapi kalau kita faham tu lebih baik. Faham tak faham kena baca ayat Quran. Sebab pahala Allah bagi. Quran ni bukan nanti baca kita tengok orang bagi pahala. Pandang Quran itulah bagi pahala dekat setiap huruf yang apa nama dalam Quran tu. Baca lagi pahala. Kalau kita tadabbur lagi, faham lagi, lebih baik. Ni okey, baca Quran. Dan juga kita dapat fikir apa yang Allah nak bagi kita. Okey. Dan pada satu riwayat kerugianlah baginya bagi seorang diulang-ulang akan dia 10 kali. Maknanya bila Nabi baca ayat ni kepada Miqdad dan juga pada ketika itu ada bersama-sama Abdullah bin Abbas, ada bersama-sama Abu Hurairah. Bila Nabi baca apa? Nabi kata apa? Kerugianlah 2 kali. Miqdad kata lebih kurang 10 kali Nabi sebut.
Rugi orang baca Quran tapi tak boleh fikir. Orang baca Quran tapi tak faham. Orang baca Quran tak boleh tadabbur. Rugi. Nanti kata. Dan iaitu ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kan? Ni. Maknanya tuan. Musalnya kita nak sebut apa? Kalau kita jumpa dalam Quran ataupun hadis Nabi, kan, bila Allah ulang pengulangan tu maknanya benda tu penting. Bila Nabi sebut rugi, kan, maknanya benda tu penting. Mustahab kata ulama kata bila sesuatu benda diulang, aqimus solat dalam Quran banyak. Bila diulang, bila Allah Taala ulang, maknanya benda tu penting. Ulama kata penting. Okey. Nabi kata Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya inna bahwasanya fi khalqis sama pada penciptaan, pada kejadian Allah tu as-samawat, 7 petala langit. Samawat. As-sama satu, samawat jamak 7 petala langit dan juga wal ardi bumi. Wa ikhtilafil lail dan juga Allah Subhanahu wa taala buat apa? Malam. Wa ikhtilaf pergiliran malam dan juga siang. Ikhtilaf ni maknanya perselisih. Maknanya ganti. Siang malam. Wa ikhtilafil lail wa siang dan juga malam. Malam dan juga siang. La ayatin li ulil albab. Apa dia? Sebagai tanda kepada orang-orang al-albab, orang yang berakal. Orang ada akal fikir. Bila Allah buat langit, bila Allah buat bumi, bila Allah buat bumi, maknanya fikir. Fikir apa? Fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok sikit uraian. Yang ni tengok sikit. Atas kamal ni kamal sempurna. Di atas kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal. Maksudnya kata-kata atas kamal ataupun kamil kesempurnaan, sempurna kudrat kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal. Punya akal. Yang ni apa? Yang ni tidak dijadikan dia sia-sia jua. Maknanya Allah tak jadi benda tu sia-sia. Allah tak buat benda tu sia-sia. Hamba. Kalau seorang disebut abdul, maknanya seorang hamba ni abdul. Dalam kitab disebut ibadatul fikri, maknanya hamba Allah yang berfikir. Maknanya hamba Allah yang berfikir. Dalam kitab Arab disebut ibadatul fikri. Ibadah. Ibadah apa dia? Ibadah ni maknanya kelakuan hamba. Disebut ibadah. Ibadah Rahman. Mana ibadah tu kelakuan hamba. Dia buat ibadat. Nak sebut apa? Nak sebut kata kamil, sempurnanya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buat, semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Kita saja tak sempurna. Allah Subhanahu wa taala buat tu, semua yang Allah cipta tu semuanya bersifat dengan sempurna. Okey. Sikit kita buat. Sama sikit. Kemudian bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ibnu Abbas. Tadi Nabi tanya apa? Nabi tanya Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Nabi bila tidak panggil Abdullah Abbas, Nabi tanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah Abbas radhiyallahu anhu. Pasal apa disebut radhiyallahu anhu? Ada disebut sebagai radhiyallahu anhu. Allah meredhakan kedua-duanya. Siapa dia? Al-Abbas. Abdullah tu anak kepada Al-Abbas, pupu Nabi. Al-Abbas ialah pak menakan Nabi. Maknanya dua-dua sahabat, dua-dua Islam, beriman dan dua-dua beriman dengan Nabi. Dan dua-dua sahabat, maka disebut radhiyallahu anhu. Allah meredhakan keduanya. Ada kita jumpa radhiyallahu anhu, kan? Pak dia tak Islam, kan? Dia Islam.
Kan maka disebut radhiyallahu anhu. Daripada fikir dia kata. Nabi kata kepada Abdullah Abbas, kan? Nabi tanya kepada Abdullah Abbas daripada fikirnya. Fikir yang disebut tadi, fikir satu saat lebih baik daripada 70 tahun, kan? 70 tahun lagi kan? Maka semuanya sudah Abdullah Abbas. Fikirku, aku fikir ya Rasulullah pada mati dan huru haranya. Allah Abbas kata, yang aku apa kata berfikir satu saat itu lebih baik daripada 70 tahun beribadat itu ialah aku fikir mati. Fikir tentang kematian. Sayyidina Abbas bin Malik kata tadi, aku fikir tentang Allah kita 7 langit 7. Maknanya kat dunia ni. Kat dunia. Bak dunia. Allah buat langit, Allah buat apa nama bumi. Tapi bila Rasulullah tanya kepada Abdullah Abbas, Rasulullah kata, ya Rasulullah, aku fikir, aku sebut fikir satu saat itu lebih baik daripada 70 tahun. 70 tahun tadi ialah aku fikir mati. Mati inilah kadang. Fikir tentang kematian. Dan juga huru hara kiamat. Maka sabda Nabi SAW, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Apa sebut? Betul. Maknanya apa? Kita bukan fikir saja, kita ni bukan hanya fikir dunia saja. Fikir nak makan, fikir nak tidur, fikir nak cari harta, fikir macam-macam kat dunia ni. Kita juga kena fikir akhirat. Dan akhirat itulah lebih baik. Fikir akhirat itulah lebih baik. Kan? Maknanya kena fikir tentang akhirat. Sebab usia manusia ni, kenapa Abdullah Al-Abbas sebut 70? Imam Sayyidina Anas sebut setahun. Maka ulama bahas. Ulama sebut kata, memang umur manusia ni baina siti wa sab'in, di antara 70 hingga 60. Umur manusia ni boleh dia ada betul kan? Habis panjang. Dia Ustaz Rahmat sebut tadi bagi jadi kan? Ada 100, ada 90. Maknanya biasanya 70 60. Kan? Maknanya ulama kata umur manusia ni lebih kurang tu je. Nak buat ibadat pun 70 tahun, 60 tahun je. Lepas tu mati kan? Nak fikir tak? Kita fikir tak mati? Kan? Maknanya Sayyidina Anas pada masa Abdullah Sayyid Abdullah Al-Abbas kata, maknanya aku fikir ketika mati, maknanya usia aku, umur kita ni lebih kurang tu je, 70, 60. Kan? Ulama kata maknanya kita fikir salah satu ibadat tu, fikir salah satu buat ibadat, bab mati ataupun bagaimana nak menghadapi huru hara kiamat. Ni ya. Tak salah fikir bab dunia. Tapi bagaimana kita nak mengurus dunia untuk akhirat. Kena faham bagi betul-betul. Bukanlah kata kita ni di dunia. Dia kata ustaz tu fikir dunia apa? Kan? Maknanya dunia tu fikir untuk akhirat. Sebab hak kita nak buat ibadat ini, amal ibadat kita di dunia je. Akhirat nak buat apa? Kalau mati nak buat apa dah? Nak mati. Anak mayat tak fikir mayat dah mati. Tak fikir nak sedekah dah mati tu orang semua. Kan waktu dunia ni, waktu kita hidup ni kita dah fikir ni aku nak buat ibadat ni kan. Aku nak main sunat, aku nak bangun malam, aku nak baca Quran, aku nak bersedekah, aku nak cakap. Maknanya hak dunia fikir dunia untuk akhirat. Sebab itulah musannif pengarang kita letak tajuk ataupun bab yang pertama betapa besarnya fikir menggunakan akal, fikir menggunakan hati. Tak cukup hanya fikir dengan akal tapi hati tak fikir dah, hati kena fikir. Sebab adalah yang kita sebut tadi sifat-sifat mahmudah. Dia ada sifat mahmudah, yang kedua dia ada sifat mazmumah. Kalau kita tak buat. Kalau kulihat kita nak sebut ialah apa? Kita nak sebut kata manusia ni kena sentiasa berusaha. Usaha kita apa dia? Ikhtiar kita apa dia? Doa lah kepada Allah. Kita kena banyak doa, kita kena banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut kata, dalam bab ini dua-dua sahabat ni, macam cerita, dua-dua sahabat ni sebut
benda buat ibadat, ada afdal setahun lebih baik daripada setahun, yang seorang lagi sebut ibadat tu lebih baik daripada 70 tahun. Dua-dua betul yang Nabi kata. Cuma bezanya fikir. Beza apa? Beza macam dia fikir. Abdullah al-Abbas dia baca akhirat. Saya nak apa nama Abu Hurairah maknanya fikir tentang dunia pun tu akhirat. Sebab dia fikir betapa hebatnya Allah buat langit, Allah buat bumi. Bukan fikir macam kita fikir bangun pagi apa? Bangun pagi suruh makan apa? Bangun pagi aku nak kerja apa? Bangun pagi aku nak buat apa? Kita. Beza kan? Beza. Dua-dua sahabat. Tapi matlamat satu, untuk mendapat mardhatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, bangun tidur jangan duk fikir kerja saja. Kan kita bangun tidur tu ucap apa? Alhamdulillah. Kita sebut berapa kali dah. Bila kita bangun tidur tu sekurang-kurangnya kita ucap alhamdulillah ya Allah, aku hari ni hidup lagi. Boleh buat ibadat lagi, aku hidup, aku boleh main sembahyang subuh lagi. Aku boleh beringat kuliah dan sebagainya lagi. Kan? Maknanya apa? Maknanya benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita mesti ada benda yang penting. Okey. Itu bicara kita dalam berkait dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan apa yang disebut oleh dua para sahabat. Daripada Miqdad Ibn Aswad ini menyebut tentang dua sahabat yang menceritakan tentang fikir mereka dua yang berbeza. Tetapi matlamatnya adalah satu. Untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung. Maka tiada berlawanan dua hadis itu. Maknanya dua hadis tadi tak berlawanan. Kerana apa? Bersalahan pada fikiran. Mungkin fikir Abu Hurairah lagu ni, Abdullah Abbas fikir mati, dia fikir tentang bila dia apa? Dua-dua tak berlawanan. Itu hadis tadi, itu hadis. Dua-dua tadi sahabat Nabi, dua-dua benar yang sama. Cuma kita nak sebut manusia ini bersifat baharu. Manusia ini bukan kan. Manusia takkan kita berfikir, Allah bagi fikir takkan tu ya kan. Lebih daripada tu rahsia di Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut rahsia solat, rahsia sembahyang kan. Rahsia sembahyang apa dia? Nak menundukkan hati ini sampai kita nak menundukkan hati kita. Kan? Solat kan. Sebab solat ini kefarduan yang manusia kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu solat kan. Maka hak sembahyang itu juga kita kena kata rukun dan sebagainya. Lakulah apapun insya-Allah kita akan sambung. Kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagian. Jadi kalau banyak umur kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tengok aku Sayyidina Ibrahim Adham ada apa? Dia kata fikir itu ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey. Insya-Allah kalau banyak umur kita akan sambung. Wallahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وارزقنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافية اللهم بارك لنا في شهرنا وبلغنا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على وصحبه والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته